Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ridha wa taysir wa tuqliq anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil bil khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita perbanyakkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dah berada di fasa terakhir bulan Ramadan yang kita kenali dengan fasa pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di saat-saat akhir, kalau kita belum lari ataupun kita buat pertandingan, kita nak sampai ke garisan penamat dah, nak sudah dah Ramadan ni, nak tamat dah dalam dua hari ni. Jadi sayanglah kalau hari ni Ramadan kita berjalan selama ini tidak dapat memberi manfaat kepada kita dengan apa-apa pun. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selalu kita mulakan bercakap tentang Ramadan dengan ketetapan atau kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini antara kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala dah tentukan kepada kita semua. Sudah tentu bila ada kewajipan-kewajipan ataupun saranan-saranan ataupun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, maka tentu banyak hikmah, banyak faedahnya kepada manusia. Banyak apa kita dapat ambil hikmah ataupun faedah daripada bulan Ramadan. Sudah tentu kalau kita bercakap tentang bulan Ramadan, orang akan bercakap banyaknya isi-isi ataupun banyaknya apa perkara-perkara yang kita dapat ambil daripada bulan Ramadan itu. Antara hikmah yang ada pada bulan Ramadan ialah sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Ikhlas ini kita tak tahu nak gambarkan macam mana keikhlasan. Tapi bila bulan Ramadan tiba, kita dapat rasa keikhlasan itu dalam bulan Ramadan. Saya bagi contoh mudah. Bagaimana kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bila berada pada bulan Ramadan. Contohnya kewajipan menahan diri daripada makan dan minum dan sebagainya yang membolehkan kita terbatal puasa. Dengan kita menahan diri daripada makan dan minum ini dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, maka sudah tentu ada ruang-ruang yang boleh kita tidak melakukannya.
Tu betul bahasa ni. Makna dia dalam kita berpuasa daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari, kadang-kadang kita berada seorang-seorang. Tak ada orang tengok. Kadang-kadang duduk di rumah, kadang-kadang tak pergi kerja ataupun bercuti, keluarga lain tak ada, kita duduk seorang-seorang di rumah. Tapi oleh kerana keikhlasan kita dalam berpuasa ini, maka walaupun duduk seorang-seorang tapi kita tidak berbuka puasa. Ini menunjukkan kesungguhan kita melaksanakan ibadah puasa sebagai mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Duduk seorang-seorang, kadang-kadang ada makanan yang lebih, berbuka semalam, tengok-tengok pagi bangkit pagi duk ada lagi. Allah sayang, tapi oleh kerana kita berpuasa, kita tak makan. Tapi kalau nak makan boleh. Nak makan boleh, tapi kita tak buat tu sebab kita rasa kewajipan dan keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lapar memang lapar kan, nama puasa ni lapar lah kan. Jadi kita berjaya menahan diri daripada makan. Itu contoh. Jadi keikhlasan dia lagi apa dia? Keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bersolat tarawih di malam hari, masya-Allah, ada orang buat 8, ada yang buat 20. Tapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang yang 20 tu, yang buat 20 rakaat itu, kadang-kadang kita tengok senior senior ni, orang-orang lama-lama. Kita tengok, ya Allah ya Tuhanku, setiap hari hadir pada bulan Ramadan, 30 malam depa duduk ada di masjid, lepas sembahyang Isya, bangkit solat sunat rawatib, kemudian sambung dengan tarawih, berdiri. Maka ini menampakkan kesungguhan dan keikhlasan seseorang itu beribadah pada Allah. Kalau ikut tak larat ni, Allahu akbar. Muda-muda 8 pun kadang-kadang terandah. Kadang-kadang tak larat lah 8 je. Tapi oleh kerana keikhlasan, kesungguhan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang lama ini, orang-orang yang bersungguh-sungguh ni ikhlas untuk beribadah pada Allah ini, maka dia melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Baik, tu keikhlasan yang saya kata tadi. Ikhlas ni nak sebut kata ketakwaan yang kita nak sampai tadi. Takwa ni takut. Jadi kita duduk seorang-seorang pun kita beribadah pada Allah, berpuasa, walaupun kita ada waktu, ada ruang untuk kita tidak berpuasa, kita boleh makan, tapi oleh kerana kita rasa itu adalah kewajipan kita, maka kita teruskan berpuasa. Itu satu, ikhlasnya kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Itu contoh. Baik, yang kedua, Ramadan membawa kita bermujahadah, dan kekentalan jiwa. Bermujahadah dan kekentalan jiwa. Baik, macam kita sebut tadi, maka bila kita berpuasa, sudah tentu kita terpaksa mendinding diri kita, menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi sudah tentu ada perkara-perkara yang menjadi keinginan hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu ni, Allahu akbar, kita minta hawa nafsu tu minta macam-macam kepada kita, tapi oleh kerana kita berpuasa, kita menyekat keinginan hawa nafsu yang berlebihan. Contoh, pi bazar Ramadan,
pada Ramadan ni, Allahu Akbar kan. Macam-macam ada. Kuih macam-macam jenis kuih. Kuih karipap, kuih onde-onde, kuih macam-macam lah. Kuih-kuih apa ayak, macam-macam jenis ayak. Macam-macam jenis makan. Nasi pun macam-macam jenis nasi. Nasi daging, nasi ayam, nasi rabu, nasi macam-macam ada. Tapi oleh kerana kita sedang berpuasa, orang yang berpuasa, maka dia menahan keinginan-keinginan yang melampau. Kadang-kadang pilih makan tu sampai banyak sangat. Kadang-kadang berlaku pembaziran. Maka orang yang berpuasa, sudah tentulah mereka ini menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Tu contoh. Mana ada pergi bazar, pergi tengok yang mana yang teringin sangat nak makan, kita beli. Secukup yang ada bagi meraihkan keluarga-keluarga. Jadi tengok tu, kita beli. Tu contoh kekuatan kekentalan jiwa yang perlu kita hadapi. Yang kedua, ketika mana dia bulan Ramadan, juga kita menguatkan semangat kita untuk meneruskan ibadah-ibadah yang sunat dalam kehidupan kita. Kita usaha sungguh-sungguh baca Quran, untuk habiskan juzuk-juzuk sehari demi sehari untuk menghabiskan bacaan Al-Quran kita, dan memerlukan semangat yang tinggi dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah ini. Lepas tu dah habis dah baca Quran, tarawih, kita balik, kita rehat sat, tidur sat kan. Tengok sat, kemudian kita bangun pula. Allahu Akbar. Bulan-bulan lain kita nak cari kekuatan tu payah, tapi bulan Ramadan kita ada kekuatan itu, kekuatan semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa kita bangun tu dengan bangun yang semangat, kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita sebut apa? Yang pertama, kita membina sifat keikhlasan. Ikhlas ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas sesama manusia. Jadi kita bina sifat ikhlas tu dalam bulan Ramadan. Yang kedua saya sebut tadi, sifat mujadalah, ataupun kekentalan jiwa itu ada bagi orang-orang yang berpuasa. Kita bila kita puasa, kita rasa lain semua. Baik. Yang ketiga, dalam kita layari bahtera Ramadan atau kita berpuasa tadi, maka sudah tentu sifat yang ketiga yang lahir, hikmah berpuasa, iaitu ialah kita banyak bersabar. Baik, sabar kita ni sudah tentulah besar. Sabar sudah tentulah besar. Sudah tentulah besar dalam kita melayari Ramadan kita. Jadi kita sabar sungguh-sungguh dalam kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Daripada kita bangun sahur, yang saya kata tadi, kita bangun sahur, kita solat subuh, semua ni sepanjang hari kehidupan kita itu kita sabar. Kadang-kadang ada sedikit masalah, jadi kita sabar. Ada dengar benda pelik-pelik, kita sabar. Maka kesabaran ini adalah satu natijah ataupun tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita sabar sebab apa? Kita sabar dah bila kita berpuasa, kita rasa letih, kita rasa tak larat nak bertelagah dengan orang lain. Kita buat kerja kita, kita buat ibadat kita, kita rasa seronok nak buat ibadat saja. Jadi yang ni yang kita dapat daripada Ramadan. Yang ketiga, dalam yang keempat, tak sabar antara sifat lain. Yang keempat, memelihara fizikal. Hikmah atau kelebihan bulan Ramadan, kita memelihara fizikal kita. Alhamdulillah, badan kita
nak jaga sentiasa kasal sihat, sihat. Walaupun kadang-kadang orang kata tak makan maka tak larat, tapi waktu Ramadan ni kita rasa diri kita sihat, sebab sistem badan kita beroperasi dengan baik. Cuma lepas buka puasa ya aku rasa tak larat sebab makan terlampau banyak, minum air tu sampai sengkak perut-perut. Jadi yang ni benda-benda yang kadang-kadang kita kena beringatlah, sekadar nak waktu buka puasa tu kita sekadar bagi hilangkan apa keinginan-keinginan kita, janganlah melampau. Jadi bila badan kita rasa kuat, sihat, jadi kita akan seronok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, Ramadan itu, bila kita berpuasa itu, berpuasa itu kita akan melahirkan sifat prihatin dan belas kasihan. Masya Allah. Yang ni yang hebat Ramadan. Bila mai Ramadan, semua orang berlumba-lumba nak buat kebajikan. Masya Allah. Berlumba-lumba kita bulan Ramadan. Antara dia sebab apa? Sebab ganjaran dia. Tu kita berlumba-lumba bulan-bulan Ramadan. Yang ganjaran dia, yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan. Dia antara dia dengan kita saja bulan Ramadan. Tukar-tukar jodoh orang kampung kan. Kawan ni buat kuih ni, kawan ni buat makan ni sikit. Mereka bertukar-tukar. Jadi itu pun antara kebajikan-kebajikan yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kawan ni buatlah lebih sikit kan, pergi hantar dekat jiran sebelah. Jiran sebelah buat lebih sikit, hantar balik, bertukar-tukar pinggan. Jadi yang ni budaya-budaya ni. Dan budaya meraihkan hari ini cukup baik. Kalau kita tengok tu, Allahu Akbar, bulan Ramadan ni anak-anak yatim diraihkan, orang-orang miskin diraihkan. Jadi ini semua budaya-budaya yang perlu diteruskan, bukan sekadar bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan, untuk kita teruskan budaya menyemarakkan perasaan belas kasihan, kasih sayang, keprihatinan ini untuk sama-sama kita merasai nikmat. Orang kaya berkongsi nikmat pada orang yang susah. Jadi yang ni yang kita praktikkan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita pun kadang-kadang sedekah subuh kan. Lah ni sedekah subuh. Sedekah subuh. Kemudian pagi kadang-kadang kita berjalan di pasar nak pergi beli lauk untuk ni. Jadi kita nampak siapa-siapa kita sedekah. Kadang-kadang pergi masjid solat tengah hari, petang kita sedekah, dan malam kadang-kadang kita sedekah juga. Mana nak tahu, jadi malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ganjaran pahala kita berlipat kali ganda dengan sifat sedekah kita itu. Jadi buatlah, tidak ada masalah, buatlah kebajikan ini dan keprihatinan ini. Kadang-kadang ialah ada orang yang tak sama nasib dia macam dengan kita. Nasib dia macam dengan kita. Baik. Dan yang terakhir, berpuasa juga dapat merasakan rasa belas dan lemah lembut. Jadi bila kita berpuasa, kita akan ada sifat rasa belah, rasa kasih sayang kita tu sesama umat Islam, dan lemah lembut kita. Macam saya kata tadi, kadang-kadang kita rasa nak bergaduh dengan orang nak bergaduh dengan kita, tapi kalau kita rasa tak apalah, aku maafkan dia lah. Kadang-kadang hari ni kita rasa nak maafkan orang. Hari ni kalau tuan-tuan, kalau tengok hari ni kita maafkan orang. Ni nak akhir Ramadan dah kan, kita maafkan. Ya Allah, Tuhan, aku ampunkanlah dosa-dosa siapa-siapa yang telah buat
buat kesalahan pada aku, ini ampunkan dosa. Nah, dengan rasa belas kasihan, kasih sayang kita sesama Islam, jadi kita ampunlah. Nah, tidak ada masalah. Kosong dalam kita berhadapan dengan Ramadan kali ini. Jadi kita ampunkan, kita rasa sayang sesama umat Islam, kita rasa sayang, kasih sayang sesama kita. Jadi moga-moga ia menjadi satu rahmat kepada kita semua. Jadi itu antara hikmah-hikmah. Nah, kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi banyak lagi lah. Ada lagi hikmah-hikmah yang kita berada dalam bulan Ramadan. Yang tu yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan untuk sebagai ingatan tanda-tanda Ramadan ini. Jadi sebab kita melayari Ramadan ini. Jadi dan yang kedua, poin yang kedua, bulan Ramadan ini seperti mana yang kita selalu sebut, Ramadan ialah bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan keampunan. Hadis daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi hadis riwayat Bukhari dalam menyatakan Ramadan itu bulan keampunan. Allahu akbar. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi seperti mana yang selalu kita sebut, Ramadan adalah bulan keampunan. Cuma kita kena tanya diri kita pula, adakah aku ni telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tanya pula, aku ni dapat tak keampunan daripada Allah ni? Tanya diri. Tanya diri. Pejam mata. Ustaz kata suruh tanya diri, pejam mata. Ni aku ni duk rasa ni Allah ampun tak dosa aku ni. Duk sepanjang-panjang yang Ramadan ini, agak-agak tinggal 2-3 hari ni, agak-agak Allah ampunkah dosa kita lagi? Kalau kita rasa Allah, aku bermunajat, aku minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, aku rasa bulan Ramadan tahun ni Allah dah ampun dosaku. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi duk pejam mata, ya Allah Tuhanku, aku nampak tak lepas pi lagi. Tak lepas lagi ni. Aku rasa ada lagi yang tak selesai ni. Maka peluang ada baki 2 malam ini, kita bangun lagi, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz duk sebut pasal apa penting sangat keampunan ni? Masya-Allah. Kalaulah, cuba bayangkan, kalaulah kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kita mendapat keampunan. Kita kata Allah ampun dah aku dosa aku ni. Kita bayangkan Allah ampun dah. Sudah tentu kita akan mengukir senyuman. Seronoklah ya Allah Tuhan. Contoh mudahnya, kalau kita buat salah dengan orang. Kadang-kadang kita buat salah dengan orang kan. Kita takut aku ni kalau pergi jumpa lagi kawan tu marah. Orang tu marah ke, orang tu kata apa-apa kat aku kan. Kita salah dengan dia. Yang kita salah dengan dia. Tak kira lah rakan sepejabat, bos kita ke apa, kita buat salah dengan dia. Tapi kita takut nak minta ampun dengan dia. Kita nak pergi jumpa minta maaf, tak minta maaf kat dia, kita takut tak jumpa. Maka sudah tentu benda itu akan berlarutan. Dia akan jadi satu, orang Kedah kita duk merobok dalam perut. Duk kusut dalam perut, kekusutan dalam duk fikir aku ni salah dengan orang tapi aku tak minta maaf dengan orang. Jadi kita duduk tak tenteram kehidupan kita. Jadi kalaulah satu hari kita rasa kusut-kusut ni, kita rasa aku nak tenang lah, apa nak jadi pun jadilah. Kita pun pergi jumpa dengan orang yang kita buat salah dekat dia. Kita buat salah kat dia tu, kita pergi jumpa dia, kita pun
maklumkan kepada dia kesalahan-kesalahan kita pada dia. Kita kata saya dulu biasa buat salah. Contohlah jiran sebelah. Saya ni hari tu ni silap kata. Tolak pintu pagar kena kereta tuan. Contoh. Kata kena kereta, ya Allah minta maaf. Hari tu ni saya rasa macam nak apa tak ada nak minta maaf. Jadi hari ni saya nak minta maaf lah. Atas kesilapan kita. Saya minta maaf. Tiba-tiba bayangkan. Tuan tu kata, tak apa, sikit saja, tak ada masalah apa, saya tak ada masalah apa, tak kisah pun. Cerita-cerita tu atau ada cerita-cerita yang lebih besar lagi, kita minta maaf, tuan hak kita buat salah tu, dia kata tidak ada masalah apa, saya maaf dah, dulu saya dah maaf dah, tak ada masalah apa, tidak ada perkara yang ungkit lagi. Allahu Akbar. Waktu tu kita rasa diri kita ni Allah tenang. Bila orang maafkan kita tu, kita rasa tenang, rasa lapang. Balik tu alhamdulillah, seronok kan. Ini tu dosa di antara kita sama-sama makhluk. Cuba bayangkan, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sahabat-sahabat yang menonton live kita pada hari ini. Jadi cuba bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini, Dia ampunkan segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Tuhan ampun dosa kita. Sudah tentulah tidak tergambar dalam hati kita, tidak tergambar dalam minda kita tentang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Cuba bayangkan, satu hari kita sampai waktu hujung nyawa kita, kita berhadapan dengan sakarat, kita dah nak mati dah, sampai hujung nyawa. Waktu tu kita rasa lapang, rasa tenang. Bila kita rasa aku, ya Allah Tuhanku, dah ampun dah, aku dah minta ampun dah, dosa, segala dosa yang aku duk buat ni aku dah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun rasa seronok nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita sentiasa, mulut kita ni, lisan kita ni tidak habis-habis memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cukup dengan kita sebut, kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cukup bulan Ramadan, kita munajat pada bulan-bulan lain, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu sakarat rasa seronok nak habiskan sisa baki hidup kita. Kemudian kita pun tamat kehidupan kita, sakarat kita sampai, ajal kita sampai. Lepas tu ketika diusung ke tanah perkuburan, kita akan rasa tenang. Rasa apa? Sebab seperti mana yang kita tahu, tanah perkuburan kita itu, liang lahat kita itu akan menjadi taman-taman syurga. Sekiranya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam liang, nak pergi duduk di taman-taman syurga, kita rasa tenang nak pergi duduk kan. Pergi duduk, kita rasa seronok. Lepas kita dibawa ke liang lahat, dengan kita akan rasa tenang duduk sana, duduk di taman-taman syurga. Satu hari kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentu kita akan rasa seronok, sebab kita ni tak ada dosa dah. Allah ampun dosa kita, kita rasa Allah ampun dah dosa kita. Sudah tentu kita rasa gembira akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cuba bayangkan sebaliknya. Allahu Akbar. Cuba bayangkan sebaliknya, kalaulah kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tadi yang kita bawa hak manusia pun kita akan rasa kusut, rasa semak, rasa tak bolehlah duk fikir kesalahan kita tu.
Cuba bayangkan dosa-dosa kita yang kita buat pada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa pribadi kita dalam kehidupan kita yang kita lakukan, sudah tentu ia lebih memberatkan rasa beban sesalan itu dalam kehidupan kita. Kan? Allahu akbar. Sebab kita tak lari daripada melakukan dosa, sebab kita manusia. Kita tak lari daripada melakukan dosa. Jadi cuba bayangkan waktu kita dah nak dekat ajal kita, nak sampai sakarat kita, apa permainan, apa pun lintasan dalam pemikiran kita yang mana ketika itu kita tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak mati je, tiba-tiba tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Rasa gelisah, rasa gundah gulana, sebab kita tak pernah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah pun bermunajat, tak pernah pun duk ucapkan keampunan. Ya Allah Tuhanku, aku minta ampun atas dosa aku, ya Allah. Ya Allah Tuhanku, aku minta ampun atas dosa aku, ya Allah. Tak pernah pun sekali dalam hidup kita buat benda-benda tu. Atau mungkin tak pernah bangun tengah-tengah malam, ya Allah, ya Tuhanku, aku pendosa, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Kita bernajat pada Allah Subhanahu wa taala hingga mengalirkan air mata keinsafan kita. Ya Allah, kalau tak pernah buat, ya Allah Tuhanku, cuba bayangkan kalau kita nak mati nanti. Mati ni macam mana? Tak cukup saat kita berhadapan dengan sakarat yang kita rasa menyesal, yang rasa ketat dada kita ini, kita nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Cuba bayangkan, nak masuk di liang lahat tu, ya Allah Tuhan, kalaulah kita orang yang mendapat keampunan kita, baik kebajikan kita, maka kita tahu yang sedang tunggu di liang lahat itu adalah taman-taman syurga. Tapi kalaulah kita orang yang banyak dosa dan kita tak pernah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita pasti sedang menanti kita di liang lahat itu adalah lubang-lubang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa na'udzubillah. Orang usung kita nak pi yang kita tahu liang lahat kita tu adalah liang lubang-lubang daripada lubang-lubang seksa-seksa daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayang ibu-ibu dan ayah-ayah. Sebab apa? Sebab punca dia kita tak mendapat keampunan. Kita tak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Liang lahat pun kita rasa semak dah, rasa teruk dah. Cuba bayangkan satu hari kita akan dibangkitkan semula, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana air muka kita nak diletakkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, ketika mana waktu tu kita tak pernah minta ampun daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tak pernah kita minta ampun, tak pernah kita minta bermunajat mohon keampunan. Ya Allah. Jadi jadikan Ramadan kali ini, baki 2-3 hari ini, jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang kita mohon keampunan bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sungguh-sungguh. 2 malam ni bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon keampunan, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan aku, maka ya Allah Tuhanku, berilah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Yang terbaik dalam kehidupan aku. Ya Allah ya Tuhanku, Ramadan adalah bulan keampunan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Sesungguhnya aku ni hamba-hamba yang antara hamba-hamba-Mu yang banyak berdosa padamu, ya Allah. Itulah munajat-munajat kita yang perlu kita teruskan sakibaki Ramadan yang ada hari ini. Jadi, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah,
Dua benda yang saya kongsikan hari ini. Yang pertama, faedah. Sebab apalah kita berpuasa, sanggup kena tahan diri daripada tak makan dan tak minum sepanjang puasa, kan? Kita banyak hikmah dia. Banyak hikmah yang kita dapat. Banyak ibrah, pengajaran yang kita kena ambil sebagai kita orang yang beriman, dan kita yakin sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu, maka dia ada kebaikan untuk kita itu sendiri. Sudah tentu banyak kebaikan. Dan yang tadi saya sebut tadi awal-awal tadi hanya sebahagian kebaikan. Dan yang kedua, saya highlight, saya pembesarkan sedikit tajuk keampunan. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita akhiri Ramadan kali ini, akhiri Ramadan yang kita rasa kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tu yang penting dalam kehidupan kita, agar kita menjadi insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa pada Allah ini, makin kita takwa dengan Allah, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan kita takut dengan manusia, makin takut dengan manusia ataupun binatang buas, kita akan jauh daripada kawan tu. Tapi kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kita pada Allah Subhanahu, makin takut kita, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin takut kita nak melakukan dosa-dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.